Cara menentukan waktu untuk bercukur atau bergunting. Tolong share dan tolong beritahu kawan-kawan, tolong tag kawan-kawan, walaupun sedikit tapi kita kongsikan kepada orang lain. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita dan kepada orang lain, insya-Allah. Jadi kita meneruskan lagi pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang sudah share, yang sudah bagi tahu kawan-kawan, sudah sampaikan walaupun sedikit dakwah kita, insya-Allah moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika ada apa-apa persoalan, ada apa-apa pengalaman anda ingin dikongsikan, silakan komen di bawah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Jadi seperti biasa, rujukan saya adalah daripada buku Fiqh Haji Contemporary oleh Dr. Jamaluddin Hashim. Buku yang sangat bagus, yang sangat padat dan berinformasi. Baik, kita teruskan kepada rukun haji yang kelima, iaitu bercukur atau bergunting. Jadi seperti biasa, kita sebaiknya kita ulang-ulang supaya kita ingat, supaya tak lupa lagi. Kita ulang semula apa dia rukun haji. Rukun haji yang pertama, berniat ihram. Yang kedua, berwukuf di Arafah. Yang ketiga, bertawaf di Baitullah. Yang keempat, sa'i di antara Safa dan Marwah. Yang kelima yang akan kita bicarakan pada hari ini iaitu bercukur atau bergunting. Dan yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Baik, jadi sebelum kita masuk, kita kena tahu apa itu bercukur atau bergunting. Baik, bercukur atau bergunting di dalam ibadah haji ini bermaksud menggugurkan rambut di kepala. Setiap perkataan tu di dalam maksud ataupun bahasa Arabnya ta'rif, bahasa Inggerisnya definition. Kita kena mengambil berat di setiap perkataan yang digunakan. Baik, jadinya disebut sini menggugurkan rambut di kepala sekurang-kurangnya 3 helai mengikut apa-apa sahaja cara. Jadi kita dah dapat mengetahui berkenaan dengan ibadah bercukur dan bergunting ini daripada takrif ini sahaja, iaitu mestilah menggugurkan rambut. Menggugurkan rambut di kepala, bukan rambut ataupun bulu di bahagian lain, mestilah di kepala. Sekurang-kurangnya 3 helai mengikut apa-apa sahaja cara. Maksudnya apa? Boleh ikut apa cara, nak gunting ke, nak cabut ke, ataupun nak bakar dan sebagainya. Apa sahaja yang menggugurkan dengan apa-apa cara diterima di dalam ibadah ini. Jadi hari ini kita akan hanya fokus kepada satu perkara, iaitu waktu bercukur atau bergunting. Bilakah waktunya? Pada masa yang akan datang, insya-Allah pada siri yang akan datang kita akan bicara mana yang afdal, sama ada bercukur atau bergunting, bagaimana caranya dan sebagainya. Itu kita akan bicara yang akan datang. Hari ini kita hanya akan berbincang mengenai waktu, bila nak buat. Dalam ibadah haji sangat penting kerana waktunya ditentukan. Setiap ibadah itu ada waktu-waktu dia. Jika kita buat di luar waktu, maka ibadah itu tidak sah. Baik, jadi kita kena tahu bagaimana kita nak mengetahui waktu bercukur dan bergunting. Ia berbeza di dalam ibadah umrah. Umrah, seperti yang kita tahu, ada 5 rukun. Yang pertama, berniat ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, bercukur atau bergunting. Yang kelima, tertib pada kesemua rukun. Jadi rukun yang keempat iaitu bercukur atau bergunting, bila masuk waktunya untuk ibadah umrah, iaitu selepas selesai sa'i. Tetapi di dalam ibadah haji berbeza. Waktu bercukur atau bergunting ada waktunya yang tertentu, iaitu waktu mulanya adalah selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Sebelum ini kita sudah belajar tentang waktu wukuf. Kita telah belajar tentang waktu wukuf. Baik. Jadi saya ada
quiz sikit. Apa lagi, sebelum ni pun kita sudah menyentuh secara umum dalam salah satu tajuk kita, iaitu jenis-jenis tawaf. Jadi soalan dia di sini, apakah jenis tawaf yang waktunya juga adalah selepas separuh malam 10 Zulhijjah? Kalau ada yang ingat pelajaran kita yang lepas, boleh jawab di bawah. Okey, nanti saya akan bagi jawapan dia. Jadi ini adalah waktu wukuf yang telah kita belajar sebelum ini. Kita juga sebelum ini telah belajar bilakah waktu malam, bilakah waktu siang mengikut kalender Islam. Mengikut kalender Islam, bermulanya waktu subuh itu adalah waktu siang, sehinggalah masuknya waktu maghrib. Maka selepas maghrib itu dikira malam, sehinggalah masuk waktu subuh. Jadi bagaimana cara untuk mengira separuh malam? Waktu mula tadi selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Macam mana nak tahu separuh malam? Okey, kita kena kira bila waktu maghrib. Okey, pukul berapa waktu maghrib dan pukul berapa waktu subuh. Dan separuh itu maksudnya 1/2. Kita kena bahagikan 2, barulah kita dapat tahu pukul berapa bermulanya waktu untuk bercukur atau bergunting. Baik, kita nak lagi mudah, kita berikan contoh. Saya bagi sedikit latihan supaya kita boleh membuat ibadah ini sendiri. Waktu kita buat haji nanti, jemaah sangat ramai dan petugasnya tak berapa ramai. Jadinya adakah kita hanya nak berharap kepada orang lain? Kita sendiri kena tahu, kerana ini adalah ibadah kita sendiri. Kita yang menentukan sama ada ibadah kita ini sah ataupun ibadah kita ini sempurna ataupun tidak. Jadi kita kena tahu setiap selok-belok ibadah-ibadah ini. Jadi bagaimana cara nak mengira? Okey, kita akan cuba buat sedikit praktikal bersama-sama. Jadi yang perlu kita tahu adalah bila masuk waktu maghrib. Okey, kita letak contoh di sini. Waktu maghrib adalah pukul 7 malam. Okey. Dan kita kena tahu bilakah waktu subuh. Waktu subuh kita letakkan kat sini pukul 5 pagi contohnya. Jadi bagaimana cara kita nak kira waktu tengah malam? Waktu kita nak mengira waktu tengah malam. Kalau kalender Masihi, kalender Julai, Ogos, September ini, senang je waktu dia tengah malam ialah pukul 12 tengah malam. Tetapi di dalam kalender Hijrah, tengah malam itu bergantung kepada waktu maghrib dan waktu subuh. Okey. Jadi bagaimana? Mula-mula kita kena kira waktu maghrib sampai subuh berapa jam? Baik, kita kira 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 10 jam. Okey, kita sudah kira waktu maghrib pukul 7, subuh pukul 5. Jadinya perbezaan waktu antara maghrib dan subuh adalah 10 jam. Baik, jadinya apa yang perlu kita buat? 10 jam ini kena bahagi 2. Bahagi 2 jadi 5 jam. Jawapannya adalah 5 jam. Jadinya kita kena tambah 5 jam waktu maghrib. Okey, waktu maghrib pukul 7. Jadinya kena tambah dengan 5 jam. Jadi pukul 7 kita tambah 5 jam, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi tengah malam adalah pada pukul 12 tengah malam, maka 12 selepas 12 malam itulah sudah bermulanya waktu untuk bercukur atau bergunting. Jadi jawapannya setengah malam adalah pukul tengah malam jam 12. Okey. Jadi kita cuba letak contoh yang lain. Contohnya kita letak 7.30. 7.30. Waktu subuh pula pukul 5 lah. Okey, letak pukul 5. Okey, 7.30 sampai pukul 5. Berapa jam? 7.30 hingga pukul 5. 7.30 hingga pukul 5 ialah 9 jam 30 minit. 9 jam 30 minit. Okey. Jadi 9 jam 30 minit dibahagi kepada 2 menjadi jam 45 minit.
Okey. Jadinya 4 jam 45 minit. Kena tambah 7.30 tambah dengan 4 jam 45 minit menjadi pukul 12.15 minit malam. Jadi ini adalah tengah malam jika waktu maghrib adalah pukul 7.30 dan waktu subuh adalah pukul 5. Setengah malam adalah pukul 12.15 minit malam. Selepas itu sudah bermulanya waktu untuk bercukur atau bergunting. Jadi kita kena tahu pada keadaan kita waktu buat haji nanti pukul berapa waktu masuk waktu maghrib, pukul berapa masuk waktu subuh, kita boleh tahu setengah malam pukul berapa. Okey. Jadi boleh faham ke? Berkenaan dengan soalan tadi, saya sudah bertanyakan tadi berkenaan dengan apa lagi ibadah yang bermulanya waktu ibadah itu ialah selepas separuh malam 10 Zulhijjah yang telah kita bicarakan, iaitu jawapannya adalah tawaf haji ataupun tawaf rukun atau nama lainnya tawaf ifadah. Itu juga bermula selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Baik. Jadi tadi adalah waktu mula. Bilakah waktu tamat? Waktu tamat untuk bercukur atau bergunting ini tiada. Tak ada waktu tamat. Maksudnya kita boleh nak buat bila-bila selepas itu, sama ada esoknya, lusanya ataupun bulan depan, tetapi kita tetaplah terikat dengan pekerjaan haji dan syarat-syaratnya kan. Okey. Jadi bila pula waktu afdal? Okey, afdal ini adalah yang terbaik. Bilakah waktu terbaik untuk kita bercukur atau bergunting di dalam ibadah haji? Iaitu selepas melontar 7 biji batu di Jamrah Al-Kubra dan menyembelih haiwan, iaitu bagi yang melaksanakannya. Selepas melontar 7 biji batu di Jamrah Al-Kubra pada 10 Zulhijjah. Melontar 7 biji batu di Jamrah Kubra ini adalah salah satu wajib haji. Itu akan kita bincangkan pada pelajaran yang akan datang insya-Allah. Jadi setakat itu hari ini kita punya perbentangan, kita berbincangkan tentang cara untuk menentukan waktu mula bergunting ataupun bercukur. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita akan bincangkan pula bagaimana pelaksanaan bercukur atau bergunting ini.